Kembali ke tahun 80-an, 90-an, sebenarnya masa itu ramai warga Malaysia suka ke Singapura untuk membeli belah atau shopping lah kerana masa itu barang Singapura sebenarnya lebih advance. Bukan sahaja advance dan dia murah. Kenapa saya cakap lebih advance dalam masa itu? Sebenarnya masa itu Singapura kalau berbanding dengan Kuala Lumpur, mereka lebih moden. Salah satu senang kata macam apa yang saya experience adalah lagu apa lagu yang mereka mainkan di sana, di radio station sana adalah lebih dahulu sebelum apa yang dimain oleh radio station Malaysia. So ada band-band yang saya minat, saya dengar lagu itu di Singapura. Selepas saya kembali ke Malaysia, sangat selepas 3 atau 6 bulan baru radio station Malaysia mainkan. So boleh katakan itulah advance. Bukan itu aja, macam barang-barang elektronik, gadget dan segalanya. Dan banyak juga barang dia lebih jauh murah kalau berbanding masa itu macam TV, radio, semua barang di Singapura memang jauh lebih murah berbanding dengan barang di Malaysia pada 80-an dan 90-an. Tapi sekarang zaman telah berubah. Sekarang apa yang ada di Singapura boleh katakan semua ada di Malaysia. Dan mata wang kita pun jadi sudah kecil. Jadi bila kamu pergi ke Singapura untuk beli barang sudah jadi mahal, sangat mahal. Dan dia sudah terbalik, orang Singapura pula atau warga Singapura pula akan datang ke Malaysia untuk shopping setiap weekend. Kalau awak tengok di JB kan, hujung minggu memang penuh lah dengan kereta-kereta Singapura dan warga Singapura datang ke Malaysia untuk membeli belah dan jalan-jalan. Dan sebelum mereka pulang ke Singapura, satu perkara yang sangat-sangat penting mereka kena lakukan. Boleh katakan setiap kereta Singapura, dia akan buat sesuatu sebelum dia pulang ke negara Singapura. Apa itu? Pam minyak. Betul. Kalau kamu ke JB pada hujung minggu, kamu akan tengok kalau di kawasan berdekatan dengan custom checkpoint, banyak petrol station kan, kamu boleh nampak memang ramai kereta Singapura akan pam minyak sebelum mereka kembali ke Singapura. Kenapa? Ini yang ramai orang tahu dan mungkin tak begitu pasti. Sebenarnya semua orang tahulah minyak Singapura lebih jauh mahal berbanding dengan apa yang kita dapat di Malaysia. Seperti sekarang bulan April 2022, RON 95 di harga runcit kita boleh dapat dengan harga RM2.05. Okey? Dan di Singapura, RON 95 harga runcit dengan harga Singapore dollar $3, iaitu lebih kurang duit ringgit kita RM9.33 seliter. Di Malaysia kita beli RM2.05 seliter. Di Singapura kamu akan beli seliter RON 95 dengan RM9.33. Ini yang sekarang Sebelum itu pun mahal, tapi tak semahal ni. Itu sebab setiap kereta yang akan masuk ke Singapura akan penuhkan petrol tank mereka. Itulah baru-baru ini kita nampak macam-macam style untuk pam minyak. Sebenarnya perkara macam ni bukan perkara baru lagi disebabkan COVID, kita dah tutup border selama 2 tahun lebih sikit. Jadi warga Malaysia pun tak nampaklah perkara sebegini berlaku dah kan. Sebenarnya dari dulu lagi memang selalu kalau pergi JB saja memang nampak warga Singapura pam minyak dengan pelbagai style yang kita nampak ni. Dari goyang-goyang kereta, naik jack, naik rem, macam-macam ada. Bulan April, Malaysia dan Singapura punya border pun telah buka untuk sesiapa yang sudah vaksinasi. Itulah yang kita akan nampak balik aktiviti-aktiviti orang Singapura atau warga Singapura dia pam minyak dengan pelbagai style. Dengan bantuan terutama petrol pump di sekeliling custom checkpoint di Johor Bahru ni,
Memang mereka siap dengan style macam-macam. Ada yang bantu dengan goyang kereta, ada pun owner sendiri goyang kereta untuk penuhkan, takut tak penuh, takut ada celah-celah yang petrol tu tak masuk, dia kasih goyang supaya boleh masuk petrol kasih penuh. Ada petrol station lagi steady, dia siap buat rem. Rem itu bukan bawa dari orang Singapura. Rem itu yang disediakan oleh petrol pump orang Malaysia. Dikatakan boleh pump lebih lagi beberapa liter, lebih penuh dari apa yang dihadkan manufacturer atau pengeluaran kereta ini. Jadi hari ini kita nak cerita, kita pump minyak terlebih penuh atau sampai maksimum. Dengan pelbagai cara pump minyak, adakah cara dengan menggoyang kereta atau jackkan kereta atau naik rem, ini akan dapat mempampkan lebih beberapa liter masuk ke dalam tangki petrol kereta kita. Dan apakah kebaikan atau keburukan kita buat macam tu? Jadi hari ini kita nak sembang, adakah betul cara dengan mengisi petrol dengan pelbagai cara yang kita nampak ini, dengan menggunakan jack atau naik rem, atau kita goyang-goyangkan kereta tu supaya minyak itu boleh penuhkan segala-gala tempat-tempat atau lubang-lubang yang ada dalam tangki petrol tu supaya dia lebih penuh lagi atau diisi dengan penuh. Dan apa keburukan kalau kita dah penuh dan kita teruskan pump supaya kita dapat lebih lagi beberapa liter petrol untuk masuk dalam kereta ni. Dan sini kita nak katakan kalau ada warga Singapura yang juga biasa isi minyak di Malaysia, kita nak katakan sebenarnya kita bukan nak gurau atau memperketawakan anda atau nak memperketawakan cara isi minyak tu. Tapi kita hanya nak share facts. Kita nak share apa yang benar ya. Di sini kita nak share apa yang benar dan kita juga nak share apakah kebaikan atau keburukan kalau buat begitu. Alright? Sebenarnya kita nampak ada macam cara pump minyak dengan dia goyang-goyangkan kereta kan supaya dia boleh penuhkan. Dia macam apa tau, kalau kita masukkan gula dalam satu tong, kita goyang-goyangkan supaya dia jadi padat, betul tak? Kita boleh masuk lagi lebih sikit gula dalam tong tu atau kontainer tu. Itu hanya apply untuk barang-barang macam solid. Jadi di sini saya mau buat satu kesimpulan. Seperti kita masukkan batu, kalau kita masukkan batu dalam satu kontainer, bila kita taruh batu macam tu, memang banyak ruang-ruang yang kosong. Jadi kita goyang-goyangkan supaya batu itu dia boleh lebih padat lagi dan duduk lebih rapat supaya ada tempat-tempat kosong, dia boleh penuhkan tempat-tempat itu. Tapi tetap ada banyak ruang kosong. Kalau nak padat lagi, kita masukkan pasir, okey? Lepas tu kita goyang sampai dia duduk padat, dipenuhkan semua ruang. Alright? Itu untuk barang seperti batu, rock atau solid blok lah kita katakan kan. Itu memang betul kita goyang supaya dia duduk jadikan padat. Kerana barang-barang itu adalah solid. Okey? Jadi itu memang cara yang betul apabila kita nak penuhkan atau masuk lebih banyak pasir atau solid punya item supaya dia lebih boleh masuk lebih banyak lagi dalam kontainer, kita goyang-goyangkan. Alright? Dan kalau kita masukkan cecair seperti minyak, apabila kamu masukkan minyak atau barang cecair ke dalam satu kontainer, cecair itu akan jadi bentuk apa kontainer yang kamu isi, seperti cawan atau teko atau apa saja atau tangki minyak. Bila kamu masuk cecair, dia automatically atau sentiasa dia akan penuh setiapkan ruang. Setiap ruang yang ada tu dia akan penuhkan pasal dia cecair. Dia bukan solid. Jadi barang cecair tu kamu tidak perlu goyang-goyang supaya dia boleh duduk lebih padat lagi. Memang tak akan padat lagi. Macam tu cecair tu masuk, dia akan jadi padat dengan dia punya molekul dia sendiri. Betul tak? Jadi cara untuk goyang-goyangkan itu sebenarnya tak betul loh. Macam mana kamu goyang pun tetap macam tu juga yang boleh masuk, macam tu juga yang dia dapat. Betul tak? Okey, tapi ada saja orang akan cakap, tak adalah sebenarnya ada saja cara boleh masuk. Setiap kali saya pump 10 liter kan, kalau goyang ke saya sengit ke apa, saya dapat 11 liter. Tambah 1 liter lagi. Okey, mungkin. Itu mungkin jadi kalau kamu macam kamu nampak kan, jack kereta atau naik rem. Kerana
Setiap tangki, minyak tangki design untuk kereta adalah bahagian atas tu, dia buat satu bonggol. Sebenarnya kawasan itu memang khas design untuk tidak penuhkan minyak. Alright? Itu ada kawasan Wepo. Dia untuk gas minyak itu takung di sana untuk naik ke filter. Selepas ni kita akan cakap apa benda tu. Alright? Jadi, bila tempat itu, kawasan kosong tu memang mereka khas untuk tempat gas minyak takung di sana untuk keluarkan gas, tapi kamu cuba penuhkan, jadi dia dah tak ada ruang untuk tempat takung gas. Jadi bahaya tu sebenarnya, dia akan menyebabkan pelbagai barang rosak atau membahayakan anda dan alam sekitar. Kalau kita bandingkan tangki minyak kereta zaman dulu dengan zaman sekarang, tapi saya rasa pada 70-an 80-an mereka sudah ada buat sistem ini ya. Kerana memang sekarang Allah semua orang bising-bising pasal alam kesekitaran, kita kena jaga, kena green, environment friendly. Itu sebab segala-gala industri atau kereta yang keluar asap atau keluarkan gas, dia akan filterkan, kurangkan kalau boleh dikurangkan pencemaran alam sekitar. Jadi di tangki minyak pun kita sebenarnya ada satu sistem panggil e-vape. Apa itu e-vape? E-vape adalah Evaporative Emission Control System. Atau filter tu juga dipanggil sebagai charcoal canister. Okay? Charcoal canister ini dia akan kurangkan pencemaran dari gas-gas keluar dari minyak petrol ini. Petrol dia akan keluarkan satu gas yang agak toksik, yang agak membahayakan kita manusia dan alam sekitar. Macam biasa, semasa kamu pump petrol, kadang-kadang ada gas itu keluarkan, kamu terhidu. Tiba-tiba terhidu, wah steam weh. Gas itu betul-betul buat awak akan steam. Kadang-kadang sampai tak boleh tahan. Ada macam kawan saya pernah, dia cakap dia terhidu gas tu, dia terus muntah. Kerana gas itu agak toksik ya, sangat sebab bahaya. Dan apabila kamu dah dalam tangki tu, bila dah tutup tangki tu, gas itu akan produce lebih banyak gas lagi. Dan gas itu akan membahayakan alam sekitar kalau dia dikeluarkan macam tu saja. Dan orang-orang dalam kereta tu terhidu gas itu juga akan membahayakan kesihatan kita. Apabila gas tu dihantar ke charcoal canister, okay, atau hantar ke e-vape system tu, dia akan kurangkan gas yang bahaya. Dan sebahagian daripada itu dia akan masuk kembali ke enjin untuk pembakaran. Dan itu adalah salah satu sistem untuk kita jimatkan minyak untuk kenderaan baru. Itu sebab kenderaan baru dia sebenarnya dia punya design, engineer punya design. Kadang-kadang jimat minyak ni bukan pasal kita buat design enjin untuk jimat minyak saja. Sebenarnya macam mana kamu recycle dari minyak dengan gas sekali semua kamu guna supaya pembakaran itu dapat pembakaran yang sempurna. Jadi bila dapat pembakaran yang sempurna, enjin itu kuat. Bila enjin itu kuat, dia boleh jalan lebih mileage. Itulah yang kita katakan jimat minyak, right? Untuk gas-gas yang tidak dapat masuk kembali kepada enjin untuk pembakaran, dia akan melalui charcoal canister tu. Dan gas itu akan difilter supaya dia tidak akan keluar ke alam sekitar dan menyebabkan pencemaran alam sekitar kita. Dan satu lagi keburukan yang ramai orang tak faham. Sebenarnya charcoal canister tu didesain, dia sentiasa kena kering kerana dia adalah satu filter untuk filter gas. Dia bukan satu filter untuk filter cecair. Jadi apabila kamu dah penuh atau terlampau penuh minyak tu dalam tangki, kadang-kadang minyak itu tidak perlu banyak tau. Sedikit saja akan naik ke hose. Dari hose tu, melalui hose tu, dia akan hantar kepada charcoal canister itu. Dia akan rosakkan filter-filter dalam charcoal canister itu. Dan charcoal canister itu, kalau sebenarnya nak katakan Malaysia orang sebenarnya ramai orang tak tahu. Charcoal canister itu sangat mahal tau. Kalau nak tukar satu charcoal canister mungkin dalam 2,000 lebih. Itu tak masuk upah. Siap dengar upah sekali, kalau kamu nak tukar mungkin dalam 3,000. Terpulanglah apa kereta yang kamu gunakan. Sebenarnya setiap barang didesain oleh engineer otomotif, memang semua barang ada guna. Jadi di sini kita nasihatkan, kalau boleh pump petrol, apabila nozzle tu dia automatically stop,
Berhentilah. Jangan pump lagi. Jangan pump. Kadang-kadang kita nampak orang pump, kita dia intai kan, intai. Pump sampai dia punya minyak tu sampai betul-betul sampai mulut dia punya cap itu. Kenapa nak pump sampai begitu banyak? Betul tak? Tidak perlu. Kerana 1-2 liter tu, okey, memang ada 1-2 liter. Kamu bukan naik motor. Motor ada 4 liter tangki aja. Biasanya kereta ada 40 liter. Jadi 1-2 liter tu boleh cakap, ya memang betul ekstra. Tapi tidaklah perlu sampai macam tu. Sampai nak juga. Tapi nak juga tak boleh cakap lah. Ini semua terpulang kepada individual lah ya. Semacam kita katakan, kita bukan nak salahkan atau menggetawakan orang-orang macam tu. Tapi kita nak share facts. Apa yang benar. Jadi macam warga Singapura datang ke sini, mungkin mereka rasa, yelah minyak murah kan, tak bagi penuh, tak beli sebanyak-banyaknya, nanti balik ke Singapura kena pump petrol mahal dengan RM9.30 lah. Pump minyak ini, isu pump minyak ni, boleh katakan kita pump lebih kurang setiap minggu atau setiap 2 minggu, betul tak? Jadi tak perlulah sampai macam tu, 1-2 liter tu tak apalah. Dah masuk Malaysia pump minyak ni kira dah murah. Apabila dah murah, tidak dah perlu sampai nak 1-2 liter pun nak kira nak juga itu 1-2 liter. Betul tak? Tak perlu kerana dah murah tu. Kalau berbanding dengan beli di negara Singapura, dah murah. Tidak perlu buat begitu lagi, kan? Dan kepada netizen-netizen yang baru-baru ini kita nampak banyak post macam mereka kutuk lah, ketawakan orang Singapura lah. Sebenarnya kita nak share di sini, tidak perlu ketawakan orang Singapura atau warga Singapura atau kita kutuk mereka. Tidak perlu. Senang je. Macam kalau saya pergi satu negara, dia ada jual barang tu murah dan barang itu saya nak guna. Tentu saya beli. Kalau boleh saya nak beli ekstra pasal murah, betul tak? Jadi apabila orang jual murah, kita belilah, apa salah? Kalau kamu jumpa barang murah, kamu pun beli, betul tak? Jadi tak salah, sebagai pembeli tak salah. Kalau kerajaan nak kontrol, okey, ini minyak ni ada subsidi, okey, untuk rakyat Malaysia aja. Kena kontrol, betul. Boleh buat demikian. Yang kena kontrol tu sebenarnya kedai, bukan pembeli. Jangan salahkan pembeli. Kalau you pembeli, apa salahnya? You jumpa murah, you belilah, betul tak? Tak salah. Kalau memang kita nak kontrol, sebenarnya government kena enforcekan. Ini sepatutnya minta stesen-stesen minyak ni kontrol. Nampak stesen nampak kereta dari luar negara masuk ke Malaysia untuk pump minyak, boleh pump. Mintalah dia pump 97, cakap minta maaf, ini pasal subsidi, tak boleh pump untuk kenderaan luar negara. Jadi 97 kamu boleh pump. Walaupun mereka pump 97 sebenarnya murah. Dan bagi saya biasa dengar kalau kereta Singapura dah masuk ke Malaysia, sebenarnya mereka tak akan pump 95. Kebanyakan lah, mungkin adalah 1-2. Disebabkan 1-2 kereta pump 95 dari Singapura, kamu semua nak bising. Kerana yang setahu saya sebenarnya, kebanyakan mereka pump 97 atau RON 100 kerana dah murah. Kenapa yang beli yang lagi murah? Buat apa? Beli yang mahal. Betul lah, beli yang baik, lebih yang mahal, tapi murah lagi. Masih murah lagi berbanding dengan Singapura. Itu yang saya faham. Okey, kerana saya pernah naik kereta Singapura sebelum kita masuk, kawan saya juga ingatkan saya, jangan lupa pumpkan RON 100 atau paling kurang 97, jangan pump 95. Kerana dia cakap sudah murah, jadi mereka pun nak pump yang baik sekali. Dan orang Singapura sebenarnya mereka jaga kenderaan. Kebanyakan mereka pump 97 juga. Kalau di Singapura terpaksa lah. Tapi yang setahu saya, kebanyakan orang mereka pump 97 kerana beli sebuah kenderaan di Singapura bukan murah, memang mahal. Jadi sudah boleh beli kenderaan, sebenarnya mereka jaga kenderaan mereka. So di sini saya nak cakap dengan netizen atau warga Malaysia ni, tidak perlulah kutuk-kutuk mereka yang pump petrol di Malaysia ni kerana barang murah, siapa tak nak? Saya pun nak, dia pun nak. Itu biasa. Itu perkara biasa. Okey? Dan kepada warga Singapura, sebenarnya pump minyak tidak perlu goyang-goyangkan kereta. Sama juga. Tangki itu, kalau boleh isi 10 liter lagi boleh masuk. Kerana yang you masuk itu bukan batu, bukan pasir. Itu yang you masuk itu ada petrol, cecair. Jadi tidaklah perlu you goyang-goyangkan supaya dia lebih padat.
dia takkan padat, tetap macam tu juga kan. So itulah kita nak sharekan. Jadi kepada sesiapa yang tengok video ni, kalau ada kawan-kawan Singapura yang sering datang ke Malaysia pam minyak, bolehlah share kepada mereka dan teranglah kepada mereka supaya tidak buat perkara macam tu. Kerana buat perkara macam tu sebenarnya buat orang gelak je. Itu yang kita tengok banyak media pun cakap warga Singapura menghiburkan kita selepas 2 tahun lockdown, kembali menghiburkan kita. Sebenarnya kadang-kadang kita tengok pun kita pun kata, alamak, kenapa nak buat macam tu? You kena faham benda tu atau mekanikal atau whatever lah saya tak tahu terms tu. You kena faham. Itu cecair, itu bukan pasir, itu bukan batu. Okey, bukan goyang boleh jadi padat punya. Tak boleh. Dia memang cecair, dia akan isikan semua bahagian yang ada ruang, dia akan isikan penuh. Tempat yang patut penuhkan dia penuh. Dah tak boleh penuh, automatic stop itu nozzle tu. Jangan cuba penuhkan. Kerana itu akan rosakkan e-vape itu. Alright? So, sampai di sini saja. Kepada sesiapa yang minat channel atau konten kita, jangan lupa share kepada kawan-kawan kamu dan jangan lupa subscribe dan support kami kalau boleh. Bantu kami dengan membeli merchandise Kazuto Garage supaya kita boleh jalan lebih jauh lagi, buat lebih banyak konten lagi untuk kamu semua. Alright? Kita jumpa di next video. Thank you.